Alhamdulillah, Alhamdulillah. segmen yang memang ditunggu-tunggu di setiap hari Khamis iaitu segmen Tazkirah, dan kali ini kita ni akan dapat membicarakan tentang satu topik yang sememangnya very interesting, menarik Sangat sekali, menarik. sangat menarik Sangat sekali, menarik. iaitu mengenai COVID-19, iaitu bersatu kita teguh dan bercerai kita roboh. Bersama Aha. dengan narasumber kita ni yang sudah berada di talian sekarang, iaitu yang mulia Ustazah Nurhayati Haji Abdul Rahman. Beliau merupakan penolong pegawai perkembangan agama Pusat Dakwah Islamiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah sihat? Semoga didoakanlah. Alhamdulillah, didoakan dua yang ada di studio pada masa ini pun dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Amin. Amin. Okey, tajuk kita yang akan kita bincangkan Amin, pada hari amin, ini, amin. bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Mungkin sebagai mukadimahnya untuk kita mulakan segmen tazkirah kita. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anta a'lamu bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Aziz ya Alim ya Aziz ya Rahim ya Aziz ya Wahhab ya Latif ya Halim ya Khabir, amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun kita di masa ini mengambil langkah berjaga-jaga, tetapi tidaklah kita ni tersekat dalam menjalankan tugas kita ini, menyampaikan dakwahan kepada masyarakat. Jadinya pada tajuk kita ini memang sangat berkaitan atau dengan makro, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Mengapa saya memilih tajuk seperti ini? Kerana memang sangat-sangat berkenan dengan situasi kita ini pada masa ini. Nah, perkataan bersatu itu ia merupakan satu dituntut oleh fitrah manusia ni. Kerana manusia ni memang ia dapat hidup sendirian daripada awal sehinggalah akhir, memang kita ni memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Nah, manusia hingga dapat membuat kerajaannya ni dengan sendiri, malahan memerlukan kerjasama daripada pihak-pihak yang lain. Dan begitulah juga dengan agama konsep Al-Quran ini, yang mana konsepnya adalah lebih kepada mengajak. Jadi mengajak di sini ini adalah ajak kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berpegang teguhlah kamu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Nah, dalam di sini ini Allah telah menekankan pada kita bahawa hendaklah kita ini memegang tali Allah, iaitu agama Allah, supaya kita ini hingga menjadi satu masyarakat yang berpecah belah. Kerana agama Islam ini konsepnya ia hendaklah berdiri dengan adanya kerjasama daripada satu dengan yang lain. Tambah lagi, agama Islam ini juga mengajak kepada kebaikan, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kita ni berbuat baik kepada bertolong-tolongan kepada kebaikan. Jangan kita ni bertolong-tolongan kepada perkara maksiat dan juga perkara permusuhan. Kerana bila kita ni berbalik kepada sejarah Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Islam itu tersebar, orang-orang masyarakat Arab pada waktu itu hidup dalam keadaan yang berkasta. Artinya yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang kuat.
maksudnya di sini ini tidak ada perpaduan di antara mereka tu, sehinggalah Islam itu datang dan Rasulullah SAW datang mendidik mereka ni tentang perpaduan. Kalau kan menjadi masyarakat yang perpaduan ini, macam mana kita ni kan sampai mencapai matlamat menjadi masyarakat yang berpaduan ni, adalah kita ni kena balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Artinya dengan kita ni melihat kepada hati-hati orang-orang beriman ni. Nah, orang beriman ni atau dengan takrul, kita ni iman ni berasaskan kepada tauhid. Bila berasaskan kepada tauhid, sudah setentunya tauhid itu ada iaitu Al-Quran. Sudah setentunya bila kita ni membaca dalam Al-Quran itu banyak menyuruh kita ni bersatu padu. Artinya bila bersatu padu ini bukanlah hanya setakat usaha ataupun tenaga yang perlu kita ni berganding bahu, tapi sebenarnya juga berganding bersatu di sini ni melibatkan hati kita ni. Kerjasama bukan hanya melibatkan tenaga, tetapi melibatkan hati. Hati inilah yang memainkan peranan. Hati ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan izin Allah sahaja hati manusia itu akan bersatu. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan datangnya Islam di kota Mekah, menjadikan umat masyarakat Arab pada waktu itu dapat bersatu. Abu Bakar dapat bersahabat dengan Bilal bin Rabah. Kemudian orang-orang Ansar pada waktu itu sebelumnya Nabi Muhammad SAW berhijrah pun suku kaum Aus dan Khazraj pun dapat disatukan dengan jalan keimanan. Sebab itu kita ni orang-orang beriman ni hendaklah tolong menolong di antara satu dengan yang lain, tambahan lagi dalam waktu keadaan COVID ini. Janganlah kita ni menjadi orang yang pentingkan diri sendiri sehingga kita ni menjerumuskan diri kita ni kepada kezaliman, dan disebabkan tindakan zalim kita ni itu membuatkan orang lain pun terkesan dengan apa yang berlaku dalam situasi COVID ini. Nah, dan salah satu resepi utama supaya kita ni dapat bersatu padu adalah dengan kita ni adanya kasih sayang. Kasih sayang ini merupakan resepi utama dalam masyarakat yang ada ni bersatu padu. Bila dengan kasih sayang itulah memang apa yang diusahakan untuk merealisasikan negara bebas Brunei bebas COVID-19 ini akan mungkin tanpa ada kasih sayang mungkin akan menjadikan matlamat itu lambat dicapai ataupun mungkin tidak menjadi ataupun sasaran tersampai. Sebab itu dengan kasih sayang ini ia merupakan salah satu asas kepada keimanan. Kasih sayang itu adalah separuh daripada iman. Maka iman tadi banyak, tapi salah satunya adalah dengan kita ni wujud dalam diri kita ni itu perasaan kasih sayang. Kerana kasih sayang ini bukan sahaja kita dikasih atau bukan sahaja kita disayang dan cinta, tetapi melibatkan pemedulian, ambil berat, kemudian ambil apa lagi tu, ambil peduli. Itulah masyarakat Islam dididik dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan kasih sayang itu bukan sahaja akan membantu kita ni menjayakan Brunei bebas COVID tadi, tetapi di sanakah nampak hubungan orang-orang yang beriman ni. Kerana orang-orang yang beriman ni, mereka punya hubungan ni diumpamakan seperti tubuh badan. Artinya sehat tubuh badan kita ni, sehat dah semuanya. Apa yang lahir daripada tubuh badan itu semua yang bagus-bagus.
Tapi kalau sekiranya anggota kita ni sakit, maka anggota yang lain pun turut merasa. Kalau orang lama kan, dia pun dapat bergerak kadang sampai ke otak rasanya sakitnya tu, menahan sakit giginya ni. Begitulah juga sebenarnya orang-orang beriman ini sangat mementingkan perhubungan. Sebab itu Rasulullah SAW dari awal baginda menyampaikan dakwah Islam ini, baginda selalu mengajak sama-sama membuat kerajaan. Ada pernah Rasulullah SAW ini kan membuat kerajaan ini secara one man show. One man show ini kan semua yang buat. Mungkinlah pada certain perkara dia boleh buat sendiri, tetapi pada perkara yang berkaitan dengan sekarang ini, situasi kita ni, COVID tadi, memerlukan kita ni untuk bekerjasama dalam hal seperti ini. Nah, bagaimana dan tadi saya cakap mengenai iman itu dan kasih sayang itu boleh membuatkan keduanya itu bersatu padu. Sebab apa? Orang Islam memang kita ini menitik beratkan tentang pemedirian, mengenai ambil berat, dan juga selain daripada kasih sayang dan iman juga atau dan tafakrul, bahawa setiap orang ini pun kena memainkan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Artinya sebagaimana yang disarankan oleh pihak-pihak yang beroriti sekarang ini, kita ni perlu duduk teranah di rumah, dan juga jangan berjalan tanpa ada keperluan. Maka di sini inilah peranan kita ni dan tanggungjawab kita ni untuk mematuhi peraturan ataupun saranan dan nasihat yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berkewajipan. Artinya orang beriman ini salah satu sifatnya juga adalah patuh, taat pada perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga taatlah kamu kepada pemimpin. Artinya taat kepada Allah kan dibuat sebagaimana yang Allah beritahukan, jangan umpan diri kamu kepada kebahayaan selagi mana jangan umpan diri kita ni kepada kebahayaan. Kemudian taatlah pada perintah Rasul. Jangan kita ni ke tempat yang ada wabak, dan orang yang kuasanya ada wabak itu jangan keluar. Begitulah juga dengan patuh pada perintah pemerintah. Artinya kita ni ikuti saranan dan nasihat mereka ni. Jangan keluar, jangan memakai sungkup muar, dan gunakanlah amalkanlah kebersihan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia yang telah pun disampaikan mukadimah kita untuk tajuk tazkirah kita. Jadi selain berganding bahu duduk teranah di rumah ni Ustazah, apa lagi usaha yang dapat disumbangkan oleh semua individu dalam masa 4 minit ini? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih. Selain daripada sebagaimana yang saya katakan, fungsi perpaduan itu intinya adalah keimanan, iaitu dengan keimanan itu melahirkan kasih sayang. Dengan kasih sayang itu adanya perpaduan. Selain daripada kita ni mematuhi arahan-arahan badan-badan yang berkewajipan, ada lagi yang boleh kita ni sumbangkan sebagai individu ataupun masyarakat yang duduk teranah di rumah. Bagi orang yang bekerja, memanglah tugasan mereka itu adalah berat. Tapi bagi kita ni yang duduk di rumah ni, salah satunya adalah dengan kita ni mengamalkan vaksin ketuhanan. Jadinya vaksin ketuhanan ini merupakan prinsip utama dalam kita ni berharap dalam kita ni memohon agar wabak COVID-19 ini berakhir. Jadinya amalkanlah mana-mana vaksin ketuhanan ini, walaupun memang banyak kan kita ni dalam promosikan doa, zikir, kemudian berbagai zikir lagi yang boleh diamalkan. Makanya di sini ni pilih kalau sekiranya ikut kemampuan kita ni sebenarnya, pilih salah satu zikir yang boleh kita ni amalkan, yang mudah untuk lidah kita ni ataupun hati kita ni untuk mengamalkan. Kerana amalan yang istiqamah ni merupakan amalan yang Allah suka, berbanding dengan kita ni banyak-banyak tapi indah tetap dan indah kekal, maka kurang mendatangkan manfaat, kurang mendatangkan kesan. Contohnya kita ni sahutlah sebagaimana harapan Kamawah Duli, supaya sama-sama kita ni berganding bahu, berganding hati
hati, satu hati, satu rasa untuk mengamalkan, membersihkan diri kita ini daripada dosa dan dosa yang mana boleh dibersihkan dengan beristighfar dan juga dengan kita ni bertaubat. Kerana istighfar ini ia merupakan amalan yang lazim diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun juga berfirman di dalam surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah tidak sekali-kali menyiksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada antara mereka, dan Allah tidak menyiksa mereka yang sedang mereka beristighfar, yakni meminta ampun. Perkara ini kita ni pernah mendengar dalam khutbah mutia di waktu hari raya kan, bahawa dengan beristighfar itu bahawa Allah memberi jaminan kepada umat manusia ini. Ada dua jaminan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jaminan yang ada bersama dengan kita ni sekarang ini hanya tinggal satu sahaja, iaitu dengan beristighfar. Manusia ni Allah cipta dalam keadaan lalai dan penuh lupa. Sebab itu jangan kita ni menyalahkan ataupun menuding jari pada mana-mana pihak yang boleh menyebabkan datangnya wabak ini. Semua ini adalah di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebanyak pun kita ni termasuklah orang yang menyumbang kepada pandemik tersebut tanpa kita ni sedari. Maka kita ni adalah dengan perpaduan itu adalah wujudkan simpati dan empati kita ni kepada mereka-mereka yang berkenaan. Sebabnya dengan adanya simpati dan empati ini mudah untuk kita ni kan bertindak berganti bahu dan mengamalkan vaksin ketuhanan ini di mana sahaja kita ni berada. Dan mudah-mudahan saja, dan saya berdoa semoga kita yang berada di negara Brunei Darussalam ini sentiasa dilindungi dan dijauhkan daripada wabak COVID-19 ini. Dan harapan kita ni sama lah seperti harapan ke bawah Yudi, supaya Brunei ini sekali lagi bebas daripada COVID-19. Dalam kita ni mematuhi saranan dan nasihat pihak berautoriti. Jangan lupa juga amalkan vaksin ketuhanan ini, kerana vaksin ketuhanan inilah yang menjadi sumber utama Allah kabulkan harapan kita ini, doa kita ini. Dan sentiasalah sama-sama di rumah itu berjemaah bersama-sama doa. Ada anak kecil, insya-Allah beruntunglah kita tu, beruntunglah kita ni ya, kerana doa anak kecil ini kita terijab. Gunakanlah kesempatan yang ada ni untuk kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak merenung kesilapan diri ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi, dan terima kasih atas tazkirahnya Ustazah ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.